أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hey guys, ding dong, buat apa tu guys? Pancuh kopi? Dah dengar cerita seram tak? Assalamualaikum semua. Maklumlah semalam cuti hari merdeka ya tak? Hari ni aku ada satu cerita nak kongsi kepada anda semua. Kisah dia satu je. Kisah dia nak kata panjang, tak adalah panjang sangat. Tak adalah sampai 1 jam. Jangan risau. Gila nak baca cerita 1 jam. Kebah mulut kan. Malam ni ada satu cerita yang aku terbaca daripada Arkib Angka Negara. Cerita dia cerita tentang asrama. Dan tajuk dia pun nanti kita cerita. Okey, sebelum kita nak mula, sila subscribe dululah channel ni. Dah sambil-sambil scroll video tu, nampak butang subscribe tu, tekan aja, tap aja dekat butang subscribe. Bukan kena bayar pun kan. Tanda kita support. Lagipun channel Mr. Oren ni sedang ada target nak menuju ke 1k subscriber. Jadi diharapkan kerjasama daripada anda lah ya. Tolonglah subscribe. Tolonglah. Semalam hari kemerdekaan kan. Cuti. Macam mana cuti anda? Okey, ke ada yang kena kerja? Kesian kena kerja. Tapi tak apalah. Kan? Dapat triple pay, betul tak? Dapat allowance lebih sikit kerja hari cuti ni. Macam kerja KFC, 7-Eleven tu dia orang ada kerja triple pay, double pay dan sebagainya. Tak apa, tak kisah kan. Kepada yang bercuti pada semalam, macam mana? Pergi tengok tak dataran? Saya tengok kat TV je. Tak mampu nak pergi. Bukan tak mampu nak pergi, orang ramai sangat. Mula-mula teringin juga nak pergi tengok pembarisan secara depan. Asyik tengok kat TV aja kan. Sekarang ni nak tengok juga depan mata, tapi tak ada rezeki kan. Orang ramai pula ditambah pula musim penyakit ni kan. Itulah, jomlah tanpa buang masa, kita mulakan dengan kisah kita pada malam ini. Kisah ini ditulis oleh Zihan Mustafa, bertajuk Kisah Seram Malam Jumaat. Okay, jom kita dengarkan kisah dia. Okey. Pusat matrikulasi college ... dekat selatan tanah air ni, dia terletak dengan sebuah tasik. Sebenarnya college ni dah lama dibina. Desain bangunan dia unik, dengan tangga dia berbentuk spiral. Pernah tengok bangunan yang berbentuk spiral? Boleh search kat Google, tangga berbentuk spiral. Dia tak sama macam tangga kondok tangga flat. Tangga flat kan jenis petak petak lepas tu naik. Tapi yang ni dia spiral, macam spiral macam benda lilit tu. Pernah tengok atlet gimnastik main benda tu, yang spiral tu, yang gitulah dia bentuk dia spiral. Tangga dia pula berbentuk spiral sampai ke tingkat paling atas. Bangunan asrama dia adalah bangunan lama, penuh dengan cerita-cerita di sebaliknya. Batch demi batch pelajar yang menginap dekat bangunan asrama tu. Maknanya setiap batch pelajar yang tinggal dekat asrama tu ada je cerita-cerita dia tentang bangunan asrama tersebut. Dan salah satu peristiwa hitam yang pernah berlaku dekat bangunan asrama tu adalah di mana seorang pelajar lelaki yang menggantungkan dirinya pada kipas dan meninggal dunia dalam bilik tersebut. Kalau ikut cerita daripada mulut ke mulut, bilik tersebut dah pun ditutup kerana takut gangguan kepada pelajar lain.
1998 adalah tarikh ataupun tahun aku melangkah masuk ke alam matrikulasi. Yes, aku dapat masuk ke college tu. Masa masuk ke college ... ni, aku tak pernah tahu semua sejarah yang pernah berlaku sampai sem pertama settle. Cerita demi cerita dah mula disampaikan daripada mulut ke mulut. Asrama lelaki ada 2 blok je. Bangunan asrama dia ada 2 tingkat. Macam biasa, lelaki kalau nak pergi ke Menara Gading ni, jumlah dia amat sikit. Asrama perempuan pula besar, ada 5 tingkat kalau tak silap aku. Bilik yang berkunci tidak berpenghuni di asrama lelaki tu memang ada. Bilik dia dekat tingkat bawah dikunci dan dijadikan stok untuk simpan katil dan tilam-tilam. Mengikut kata makcik yang kerja dekat Dewan Makan ataupun Dewan Selera, memang kat situlah bilik di mana kejadian bunuh diri berlaku. Di awal cerita tadi ada diceritakan tentang kisah di mana ada pelajar lelaki bunuh diri di dalam salah sebuah bilik. Dan makcik kantin ni ataupun makcik yang kerja kat Dewan Selera ni cerita bilik yang dikatakan dikunci dan ada simpan tempat jadi store tu, itulah bilik dia. Dikatakan ada masa kipas dalam bilik yang berkunci tu on secara tiba-tiba. Dan kipas yang berpusing dalam bilik tu bunyi berkeriuk bunyi dia. Mungkin dah uzur agaknya ataupun dah rosak. Bunyi kipas berkeriuk. Bukan bawang goreng kriuk-kriuk mi sedap tu. Lapar pula sebut mi goreng apa? Mi sedap kan. Suasana college ... ni memang nyaman sebab dia dikelilingi oleh pokok-pokok besar ataupun pohon-pohon besar yang telah berpuluh tahun usia dia. Persekitaran dia redup dan sedikit berbukit dekat kawasan college ni. Bila tiba waktu senja, memang akan rasa macam seolah-olah bukan kami je yang menginap dekat situ. Maknanya macam kawasan tu dekat dengan kawasan hutan. Jadi dia rasa macam bukan dia je yang duduk dekat situ, bukan pelajar college matrikulasi tu je yang duduk kat situ. Bila menjelang waktu senja, dia rasa macam ada makhluk alam sebelah juga duduk kat situ. Untuk describe tentang bilik aku, ya, bilik aku terletak dekat tingkat 1, ujung sekali. Sebelah bilik aku ada kawasan lapang dan ada pohon-pohon pokok besar yang ditanam sebaris sepanjang pagar kawasan asrama dekat atas bukit. Pandangan tingkat pula, kita boleh tengok kawasan belakang asrama dan juga ampaian kain. Maaf, sedawa pula dah. Time ni lah dia nak sedawa. Setiap bilik ada 3 orang penghuni. Tetapi aku dapat bilik special. Ada 2 orang je boleh duduk. Aku dengan roommate aku. Roommate aku ni pula bernama Herman. Bukan Herman Tino. Tapi bilik tu tetap ada 3 katil walaupun ada 2 penghuni. Maksudnya bilik kami ni memang dah ada ekstra katil tapi tidak bertuan. Kenapa ya bilik aku dan Herman untuk 2 orang je, tapi bilik member-member lain semua ada 3 orang. Tapi aku tak fikir apa-apa pun masa tu. Aku enjoy dapat bilik yang lapang, tak sempit, disebabkan hanya aku dengan Herman saja sebagai roommate. Malah ada satu loker yang ditinggalkan kosong, ada ekstra. Jadi aku dengan Herman ni decide nak guna sama-sama lah katil kosong dengan loker yang ada tu. Tempoh pengajian matrikulasi yang aku ambil cuma setahun je. Maksudnya ada 2 sem. Setahun ada 2 sem. Jadi 6 bulan lah. Aku ingat lagi semester pertama, time tu minggu orientasi. Ada satu malam ni ustaz buat program dekat surau. Lepas maghrib membawa ke waktu selepas isyak untuk kami semua warga baru, maksudnya junior yang masuk college ni, bersama-sama baca surah Al-Baqarah. Dan lepas habis baca beramai-ramai pada malam tu,
Tapi waktu tu semua pun budak baru. Ikut je lah tanpa banyak soal. Ikut je lah kan, malah nak banyak soal. Masa berlalu dengan pantas. Sem pertama dah berjaya ditempuhi. Maksudnya 6 bulan pertama dah berjaya dilalui. Ada satu lagi sem, ada lagi 6 bulan untuk kami nak pergi ke Menara Gading. Ada satu sem lagi disclose nak pergi ke Menara Gading. Tetapi nak tempuh semester yang kedua dan terakhir ni, ada pelbagai peristiwa yang saya, kawan-kawan lelaki dan perempuan lalui semasa berada dekat college tersebut. Okey, dimulakan dengan pada satu malam. Jeretan demi jeretan, sambung menyambung. Satu malam, jeretan demi jeretan daripada penghuni asrama puteri. Masa tu pukul 2 pagi. Kami, orang lelaki dekat asrama putera, cuba nak berkumpul, nak tengok berkumpul, berasak-asak nak tengok benda apa yang berlaku. Tapi tengok warden sibuk keluar masuk asrama puteri. Rasanya nak tolong, tapi tak dibenarkan oleh warden bertugas pada malam tu. Lama jugalah peristiwa tu berlaku, jerit demi jerit, histeria demi histeria. Sampailah jam 5 pagi baru settle. Pagi tu ada beberapa orang pelajar perempuan tak pergi kelas. Bila ditanya, rupanya memang betul tekaan kami, memang ada peristiwa histeria berlaku. Kesian tengok pelajar perempuan yang diganggu pada malam tu. Bagi kami, orang lelaki, kejadian malam tu tak adalah bagi kesan sangat. Mungkin sebab kami lelaki, macho dan tak gentar berhadapan dengan lembaga berbulu dan berantai seperti yang diceritakan oleh budak-budak perempuan yang sekelas dengan kami. Cewa penulis ni klaim nampak. Rupanya pelajar perempuan ni selalu cerita dengan kami, dia orang ni diganggu, boleh kata setiap malam, oleh lembaga. Lembaga tu dia berjalan dekat koridor mereka, boleh katakan setiap malam, bersama dengan bunyi seretan rantai. Di lantai, bunyi rantai besi cuba seret kat lantai. Macam tu lah bunyi dia. Yang tengok lembaga tu pula cerita bentuk dia besar, berbulu gelap, tak ada wajah. Dan ada juga antara mereka yang pernah kena tindih dengan makhluk tersebut. Aku ni dengar je lah, percaya dengan tak percaya je. Rasa malas nak layan. Aku dengar je lah cakap geng-geng budak perempuan dalam kelas aku tu. Okey, hidup rutin asrama aku macam biasa. Pagi pergi kuliah, petang bila dah balik pagi sampai ke petang kuliah tu. Bila dah habis kelas petang pula, main dekat padang. Padang tu kecil je depan asrama. Malam pergi prep dan balik pula basuh baju sebelum kembali ke bilik nak berjaga untuk study ataupun stay up study. Mesti anda tertanya-tanya, kenapa aku basuh baju pada malam hari? Sebab tempat basuh baju ni limited edition. Kalau lambat penuh. Kalau malam memang kurang orang sikit. Tapi waktu biasa kadang-kadang berebut juga. Jadi aku buat kerja pada malam hari, senang, lengang, tak ada orang. Dalam pukul 11 malam macam tu, aku duduk seorang-seorang dalam tandas basuh baju. Tengah basuh baju tu, sungguh-sungguh tengah basuh baju apa semua tu kan, rasa macam ada orang tengah perhati. Rasa macam ada mata sedang perhatikan aku daripada bilik tandas paling hujung. Aku tengok-tengok jugalah, tapi tak ada orang. Tetapi riuh rendah member-member lain dekat luar yang menanti detik 12 malam. Bukan detik 12 malam nak sambut merdeka ya. Nak light off, nak switch off lampu, nak tidur dah. Dan riuh daripada diorang tu telah memberikan aku sedikit keberanian. Hilang rasa takut. Biasalah bila dah dengar member bising kan, rasa tak takut dah lah. Lainlah kalau rasa basuh baju tengah malam. Saya pernah basuh baju tengah malam dulu, tengah duduk asrama.
serius, sunyi. Bunyi cengkerik je. Tapi alhamdulillah tak kena ganggu pun. Membuatkan aku berani basuh baju dalam tandas tu kerana bising satu hal, riuh tu satu hal, dan satu lagi ada member-member yang keluar masuk menunaikan hajat sebelum masuk tidur. Adalah member 2-3 orang yang ulang-alik keluar masuk tandas. Melolok orang ni, patut orang ni pula. Jadi penulis ni rasa berani lah. Masa light off, semua lampu kena tutup. Ada satu lampu je kena buka, study lamp, lampu study je. Selalunya aku dan Herman akan stay up sikit sampai pukul 1 atau pukul 2 nak study. Maklumlah, aku dan Herman bukanlah gifted student, bukanlah orang yang pandai hafal-hafal macam Mission Photostat. Saya pernah jumpa dulu time belajar kawan saya perempuan. Dia macam Mission Photostat tau. Dia hafal nota tu dan dia boleh tulis balik dalam kertas exam sebiji. Tak tahulah dia punya bakat tu macam mana. Macam kita ni pula hafal tapi ingat separuh, lalah guna ayat sendiri. Sik baik, bersyarah baik hati bagi makkah. Tapi itulah kan orang kata kebolehan masing-masing. Kami ni bukanlah gifted student, belajar last minute pun boleh score. Kadang-kadang belajar dekat meja, kadang-kadang terbaring atas katil sambil study. Masa study tu memang akan tengok tingkap, tapi tak nampak apa-apa pun sebab gelap je kat luar tu. Setakat nampak tempat sidai baju ataupun ampaian dan baju-baju yang disidai je. Tetapi walaupun macam tu, ada masa jugalah, ada rasa, ada benda tengok diri aku ni di sebalik kain-kain yang bersidai dekat ampaian tu. Maknanya dia tengok kain-kain tu bersidai, dia rasa macam ada orang intai di sebalik celah-celahan tu. Bila dia tengok dan dipandang betul-betul, tak ada apa-apa pun. Dan kawasan kolej tu pula sebelah malam memang berangin, rasa nyaman, tak perlu aircon. Kadang-kadang memang rasa ada kelibat lalu depan tingkap. Waktu tu aku dan Herman sedang tengah study, tapi tak pernah pula nak bercerita ataupun nak menyembang dengan Herman tentang perkara tersebut. Sebenarnya dia pun rasa benda yang sama. Oh ya, untuk pengetahuan anda, Herman ni dia memegang jawatan ketua pelajar masa aku belajar di college. Ada masa dia Herman ni balik lewat sikit. Ada meeting persatuan pelajar selepas prep. Aku ni duduk seorang-seorang kat bilik, tapi aku sentiasa rasa macam ada seorang dalam bilik tu. Terutama sekali dekat katil kosong dalam bilik tu. Walau bagaimanapun, setakat hari itulah aku tak pernah pula nampak kelibat baring kat katil tu. Tapi rasa macam ada orang duduk kat katil kosong. Setiap pagi, macam biasa, lepas solat subuh, semua pelajar akan bergegas, bersiap-siap nak pergi kelas. Semua tergesa-gesa. Selalunya tak sempat nak kemah-kemah bilik ni. Kemas sikit-sikit macam tu je lah. Lipat-lipat selimut, lipat-lipat tepuk-tepuk bantal, macam tu je lah yang sempat. Nak tarik cadar tu memang tak ada lah. Dah bangun pagi nak pergi kelas. Kumpulkan bangkuk bekas Maggi yang dimakan pada malam tadi dan cawan bekas Milo dekat hujung sudut meja. Ini dah jadi amalan biasa sejak sem pertama lagi. Nanti balik lepas makan tengah hari barulah basuh mangkuk dan cawan kotor tu. Herman pun macam tu juga. Macam tu lah kan, hidup kat asrama kan. Bangun pagi, Maggi yang kita makan semalam tu dah tak ada dah nak kejar, nak naik bas, naik bas college kan. Macam tu lah hidup. Rindu pula Tapi selalunya aku akan keluar bilik dulu. Aku sentiasa pesan dekat Herman, Man, kau jangan lupa kunci bilik kita tau. Nanti ada barang hilang pula. Dah lah bilik kita paling hujung. Herman ni memang amanah orang dia. Sebab bila aku balik setiap hari, memang bilik berkunci. Setiap pelajar ada kunci bilik masing-masing. Tapi ada satu perubahan yang aku tengok pada Herman ni semenjak masuk sem kedua ni. Herman ni dia dah jadi seorang yang begitu rajin. Maksud aku rajin bukan sebab setiap kali aku balik bilik lepas makan tengah hari, aku tengok bilik kami dah berkemas.
katil yang kemas dan cadar yang tertarik tegang. Bukan katil Herman saja, katil aku pun Herman tolong kemaskan. Katil yang kosong tu pun kemas juga. Semua mangkuk cawan yang berselerak tadi, yang simpan kononnya nak simpan, nak cuci kemudian tu, juga dah dicuci. Oi, baik sungguh Herman ni semenjak masuk sem kedua ni. Al-maklum lah ketua pelajar memang patut jadi contoh. Pada satu malam tu, malam hujung minggu, selalunya aktiviti bebas, tak ada apa-apa kan, hujung minggu kan. Ada jugalah yang pergi kelas, dan ada juga yang lepak-lepak kat bilik. Time tu aku dengan Herman lepak dalam bilik sambil belek-belek buku. Man, aku nak ucapkan thank you lah dekat engkau, aku cakap dengan Herman. Kenapa pula? Thank you for what? Yalah, kau tolong aku kemas bilik, kau kemas katil, meja study pula tu setiap hari kau kemas. Bila aku balik tengah hari je, semua dah tersusun negapi. Apa yang buat kau jadi rajin ni, Man? Kau ni biar betul, An. An ni nama sikatan kepada penulis cerita ni. Jadi aku pun nak tanyalah kau, same thing lah. Aku ingat kau balik after lunch dan tolong kemaskan katil, dan katil kosong ni sekali. Kau jangan bergurau, Man. Bukan aku yang kemas. Aku pun tak kemas. Kau pun tahu kan, aku mana sempat nak kemas pagi-pagi tu. After kau keluar bilik pergi kelas, aku pun keluar macam tu je, and kunci pintu. Dan lepas tu kami pun berpandangan satu sama lain dan rasa ada benda yang tak kena. Wow, untung betul lah penulis dia cerita ni dapat layanan special daripada makhluk alam sebelah. Tolong kemas. Waktu tu kami berpandangan lah satu sama lain. Aku puji kau, kau puji aku. Lalah rupanya dua-dua tak buat. Jadi siapa yang buat? Bila kami teringat yang kami semua tak sempat nak buat semua tu, tiba-tiba meremang je bulu roma, dan kami tengok katil kosong yang kemas dengan cadar yang tertarik tegang. Man, kau ada nampak apa-apa ke dalam bilik kita ni? Aku memberanikan diri tanya soalan yang agak sensitif lah pada malam tu. Real nampak tak ada lah. Tapi sejak kebelakangan ni, aku rasa macam ada orang perhatikan kita. Aku pun rasa macam tu lah. Habis macam mana ni, An? Seram dah ni. Esok kita jumpa ustaz. Malam tu aku dengan Herman dua-dua tak lena tidur, meremang bulu roma, dan mata kami ni asyik tengok je katil yang kosong tu. Dan adalah sekali-sekala tengok kat tingkap. Malam tu sungguh rasa lama. Akhirnya subuh pun menjelma. Dengan pantas aku bangun daripada katil, cabut pergi surau, dan di follow up oleh roommate aku, Herman. Pagi tu aku bisiklah pada Herman. Man, kita buat macam biasa, Man. Jangan kemas bilik kita. Jadi Man setuju dengan cadangan tu, jangan kemas bilik. Dan dia faham dengan plan tu. Pagi tu time rehat pukul 10 pagi, aku dengan Herman pergi ke bilik guru nak jumpa dengan Ustaz Yusof. Bila dah cerita A to Z sampai Ustaz Yusof secara spontan bersuara kecil. Dia dah kembali semula. Apa Ustaz? Tanya aku. Tak ada apa-apa. Kamu berdua ni duduk bilik nombor berapa ya? Herman jawab. Bilik nombor 25. Bilik paling hujung tingkat bawah. Oh, patutlah. Awak yang bilik 2 orang tu je kan? Dengan pantaslah aku jawab. Ya Ustaz. Mana Ustaz tahu? Kenapa bilik kami je berdua? Dan Ustaz pula semakin gelisah. Ditambah serba salah bila aku mula tanya berkaitan bilik aku dan juga Herman. Dah, jom kita pergi bilik kamu berdua. Aku dengan Herman bawa Ustaz Yusof ke bilik kami. Dan yes, betul tekaan aku. Ustaz, pintu bilik buka. Tunjuk Ustaz Yusof. Ustaz tengok. Betul,
kemaskan bilik kami. Aku cakap dengan ustaz macam tu. Herman pula nyampuk, ya ustaz, saya keluar pagi tadi, saya tak kemas satu benda pun. Dan cadar pun tak kemas macam ni. Bila balik daripada kelas, semua dah kemas. Saya tak sempat nak buat apa. Dan ustaz pun ustaz ni nampak macam dah tahu sesuatu. Ginilah, Man, kau pergi kumpulkan semua pelajar lelaki dan perempuan. Ajak dia orang pergi surau. Nak solat maghrib dengan isyak malam ni berjemaah. Pride malam ni batal, tapi pastikan semua wajib ke surau malam ni. Arahan ustaz kepada Herman sebagai ketua pelajar. Malam tu macam yang diarahkan. Semua pelajar lelaki dan perempuan berada di dalam surau, di tingkat atas dewan selera, dewan makan. Lepas solat sunat ba'diyah maghrib, ustaz ambil mikrofon dan buat pengumuman. Seperti yang diadukan kepada kami, ustaz dan warden yang bertanggungjawab di kolej ini ke atas kes-kes yang dialami oleh rakan-rakan kamu berkaitan dengan gangguan makhluk Allah sejak kebelakangan ni. Maka malam ni kita berkumpul nak baca surah Al-Baqarah seperti mana kita pernah buat dulu waktu baru masuk kolej ni. Ingat, ini ikhtiar kita supaya Allah melindungi kita dan menjauhi kita daripada sebarang gangguan. Meremang bulu roma bila ustaz buat announcement macam tu. Seolah-olah ustaz, warden dan cikgu-cikgu yang hadir bersama-sama malam tu seolah-olah dah lama tahu tentang kewujudan makhluk Allah ni, makhluk alam sebelah ni, yang sedang mengganggu para penghuni kolej itu setiap tahun. Jadi pada malam tu kami dibahagikan beberapa kumpulan tadarus baca berjemaah surah Al-Baqarah. Bila dah habis baca surah tersebut, ustaz baca doa. Panjang jugalah doa Ustaz Yusuf baca pada malam tu. Lepas habis solat isyak yang dilewatkan sikit, ustaz berpesan, jangan rasa takut disebabkan dia juga makhluk Allah. Dan insya-Allah Allah melindungi kita semua, kata ustaz. Jadi kami putera dan puteri penghuni kolej pada malam tu balik ke bilik dengan perasaan bercampur bau. Rasa seram, rasa confused, rasa takut, rasa curiga dan sebagainya. Rasa nak tahu benda apa yang telah berlaku sampaikan makhluk ni asyik datang mengganggu. Tapi bagi aku, situasi aku dengan Herman pula rasa tak diganggu pula. Bukan beban, bahkan malah dibantu. Tetapi sedar dia bukan manusia, membuatkan aku dengan roommate aku takut juga nak tidur bilik malam tu. Ya, memang dia buat benda baik, dia tolong kemas. Tapi ingat, dia makhluk alam sebelah. Rasa seram juga. Mungkin di atas faktor kepenatan, aku dengan Herman tertidur juga terlelap pada malam tu dalam bilik kami. Bila bangun pagi, alhamdulillah macam biasa. Masa nak keluar bilik, aku cuma bagi arahan lisan kepada Herman supaya macam biasa tak kemaskan bilik keluar macam tu je. Saja nak tengok, nak test adakah kelihatan kemas bila balik lepas makan tengah hari nanti. Dan ternyata bilik kami kelihatan bersepah macam mana kami tinggal pada awal pagi tadi. Macam pagi tadi, dia orang ni dah bercadang, tak nak kemas, nak biar macam tu je kan. Jadi dia orang pun tinggal lah macam tu, pergilah kelas dan balik. Dia dah alhamdulillah lah, dah tak ada gangguan lah bilik tu. Man, tengok bilik kita. Alhamdulillah An. Tapi tak best lah pula, dah tak ada siapa nak tolong kita kemas bilik ni. Kau ni Man, aku sanggup kemaskan untuk kau. Janji bukan makhluk alam sebelah tu. Semenjak hari itulah, sampailah kami tamat pengajian matrik dekat kolej dok-dok tu, dah tak ada lagi gangguan berlaku dekat asrama putera dan asrama puteri. Bilik kami macam biasa bersepah. Rahsia cerita di sebalik gangguan tu masih kekal menjadi rahsia di antara ustaz dan warden-warden dekat situ. Aku pernah terfikir, adakah katil kosong tersebut milik pelajar yang telah membunuh diri tersebut? Dan bilik dia yang sebenar bukan bilik store yang digunakan, tetapi bilik nombor. Adakah bilik nombor 25 yang saya duduk sekarang ni? Okey, untuk pengetahuan anda, cerita yang saya baca ni adalah rekaan semata-mata dan tiada sebarang kaitannya di antara individu yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia.
Ini hanyalah untuk bahan bacaan santai sahaja. Don't take it seriously. Semua sekolah berasrama ada cerita dia, cerita masing-masing. Tapi tak adalah sampai menjejaskan siapa. Sekadar mengenang kisah lama zaman matrikulasi yang best bersama-sama rakan-rakan. Jangan takut. Tak ada apa pun yang seram kat college tu. Kecuali tak ready nak study, nak ambil exam. Itu yang scary dia. Okey, sekian, terima kasih daripada Zihan Mustafa. Okey, itu sajalah yang dapat aku kongsikan kepada anda pada malam ini. Satu kisah yang diberi tajuk Kisah Seram Malam Jumaat, di mana kisah berkenaan dengan penulis tersebut yang tinggal dekat asrama. Cerita tentang seorang yang tinggal di asrama, dan bilik dia pula pernah dikatakan tempat pelajar bunuh diri. Dan yang paling best, ada orang tolong kemas bilik. Untung. Tapi sayang, makhluk alam sebelah. Kalau anda lah berada dalam situasi ni, rasa best ke ada orang tolong kemas? Bayangkan, bilik kita selerak. Sepah bilik bujang duduk asrama. Tapi bila balik daripada kuliah ataupun kelas, bilik kemas. Seolah-olah ada orang yang kemas. Apa pendapat anda? Tulis dekat ruangan komen. Okey, terima kasihlah kepada yang sudi mendengar kisah ini. Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Sebenarnya kesihatan aku masih lagi tak berapa baik, tapi alhamdulillah diberi kekuatan untuk membacakan satu kisah saja pada malam ni. Kisah ini pun diberi tajuk Kisah Seram Malam Jumaat. Tepat malam Khamis ni. Rakaman ni dibuat pada hari Khamis malam, pukul 11 tadi, 11 malam. Dan aku rasa masih belum terlambat kot aku nak ucapkan selamat Hari Kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia. Diharapkan bersempena dengan Hari Kemerdekaan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat keamanan yang telah kita capai. Dan ingat ya guys, jangan sia-siakan keamanan yang kita dapat daripada pejuang-pejuang, para pejuang terdahulu yang mengorbankan jiwa dan raga untuk membebaskan negara daripada cengkaman penjajah, ya. Jangan biarkan diri kita dijajah kembali. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar kisah seram pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang dah support channel ni, yang dah view channel ni, yang dah subscribe kepada channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun channel ni agak simple cara penyampaian dia, tapi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sebab support channel ini. Saya tak tahulah macam mana nak cakap. Terima kasihlah banyak-banyak. Hanya Allah sajalah yang dapat membalas jasa baik anda. Okey? Okey, itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ingat ya guys, jangan biarkan diri anda keseorangan.